Yang tadi, tanda-tanda hadis palsu. Saya nak bagi sikit supaya tuan-tuan lepas ni ada alat untuk semak. Tanda hadis palsu yang pertama, bila bercanggah dengan teks Al-Quran, yang mana percanggahan tu tak boleh diselesaikan. Kita ada 10 minit ni. Bila bercanggah dengan teks Al-Quran dan tak boleh diselesaikan, maka dia ada tanda palsu. Bukan confirm palsu, tapi ada bau. Yang saya bagi tanda-tanda ni belum tentu palsu. Kerana kadang-kadang hadis yang dhaif, terlalu dhaif pun boleh jadi macam ni. Tapi paling tidak tuan-tuan tahu dia punya bau. Dengar ustaz sebut, ini bau-bau palsu ada ni. So kena semak dulu. Canggah dengan teks Quran. Contoh, hadis Allah Ta'ala nak cipta diri dia, nak cipta zat dia, dia cipta kuda, lepas tu dia jalan dengan kuda tu, berlari dengan kuda tu berpeluh, daripada peluh tu dia cipta zat dia. Sedangkan Quran kata wal awal wal akhir. Allah Ta'ala itu yang awal yang akhir, mana pula kuda dulu? Dengar pun tahu dah. Satu. Nombor dua, bercanggah dengan teks hadis yang sahih. Mana-mana hadis yang bercanggah dengan hadis yang memang sahih dah, ada bau palsu. Contoh, man wulida lahu maulud fasammahu Muhammadan tabarukan bihi lam yadkhul huwa wa waladuhu nar. Siapa yang dapat anak, dia namakan anak dia dengan Muhammad, maka dia dan anaknya tak masuk neraka. Ramai orang Melayu nama Muhammad. Muhammad Hanif, Muhammad Rozaini, semua Muhammad kan? Mungkin hadis ni masuk dalam masyarakat Melayu. Betul? Kalau tak bukuh nama Muhammad tu macam salah. Baguslah sayang nama Muhammad tu, tapi fadilat tu, fadilat tak masuk syurga tu, tak masuk neraka tu, tak betul, palsu. Masuk syurga tak masuk syurga ni bukan dengan nama, kan Nabi sebut. Masuk syurga ni dengan amalan. Ramai dia orang nama Muhammad tapi hantu. Arab nama Muhammad tapi perangai macam Abu Jahal. Ramai tu. Maka bukan sebab nama lah. Okay. Yang ketiga, bercanggah dengan fakta sejarah. Fakta sejarah, kita dalam bila bincang dengan sejarah, insya-Allah pertama kita bincang. Sejarah ni dia ada fakta yang diterima oleh semua. Tiba-tiba ada satu riwayat bercanggah dengan fakta sejarah, maka ia ada bau-bau palsu. Contohnya macam Masjid Kufah. Dikatakan Nabi pada malam Isra', Nabi singgah dekat Kufah, Nabi sembahyang kat Masjid Kufah. Nabi solat di Masjid Kufah sebanyak 2 rakaat. Hadis ni kata darah pun ni palsu. Kita semak mengikuti sebab ada pemalsu hadis dalam tu. Dan teks dia pun bercanggah dengan fakta sejarah. Sebab masa zaman Nabi, Kufah ni masih lagi berada di bawah kerajaan Majusi. Mana ada masjid? Tak ada masjid. Jadi orang yang reka hadis ni buta sejarah. Dia show nak reka hadis, dia lupa rupanya kat Kufah tak ada masjid. Okay. Bercanggah dengan usul Islam. Di usul Islam ni kaedah umum, yang mana orang awam boleh tahu kaedah umum. Tuan-tuan, katalah saya pergi ambil batu, saya baling dekat kereta tuan-tuan, cermin kereta, boleh tak? Tanpa sebab. Apa pun haram kan? Walaupun tuan-tuan macam kata, takkan ustaz buat macam ni kot. Jadi pun saya kata, boleh, tak ada masalah. Hukum ni sunat kalau saya buat. Maka tak boleh terima. Tak boleh terima lah. Sebab benda tu bercanggah dengan usul Islam. Usul Islam. Tiba-tiba ada hadis datang, riwayat yang datang bercanggah dengan usul Islam. Contoh, orang semua tahu syirik dalam Islam ni haram. Boleh tak kita bersangka baik dengan batu? Ambil batu buat tangkal, batu ni memberi manfaat pada kita. Boleh? Tak boleh. Tiba-tiba ada satu hadis kata, man ahsana dhannahu bihajar la nafa'ahu Allahu bihi. Siapa yang memperbaiki sangkaan daripada batu, maka batu itu akan bermanfaat untuk dia. Semua orang simpan batu kan. Maka riwayat ini palsu. Contoh lagi, hadis berkaitan pahala menyamai pahala Nabi. Mana-mana hadis yang bagi tahu siapa buat amalan ni dapat pahala Nabi ni. Macam riwayat yang hadis fadilat tarawih. Siapa salat tarawih malam ke-7 dapat pahala seperti mana Nabi Ibrahim. Siapa salat tarawih malam Mama Belanga dapat pahala seperti sekalian para nabi. Confirm palsu.
Sebab apa? Mana boleh kita nak lawan Nabi? Kita yang ibadat ni, kita ibadat dengan ajaran Nabi. Setiap orang yang salat, Nabi akan dapat pahala. Kerana Nabi yang ajar salat. Kan kita ajar orang tu buat, kita dapat pahala. Semua orang yang salat, berjuta, trilion orang Islam yang salat sepanjang zaman, kalau dia salat, Nabi dapat pahala. Kita nak lawan Nabi dia. So, kalau ada riwayat yang kata mana-mana ibadat yang dilakukan oleh umat dapat pahala macam Nabi, confirm palsu, kerana bercanggah dengan usul Islam. Boleh? Jadi saya itu kata, kadang-kadang orang Melayu ni dalam bab sains, dia punya pandai, matematik dia pandai, tapi bila masuk dalam bab agama, kadang-kadang dia sangat-sangat jumut. Dia boleh percaya riwayat yang kata dapat pahala sekalian para Nabi. Solat tarawih dapat pahala sekalian para Nabi. Maksud dia, kalau dia solat tarawih tahun tu, sekalian para Nabi dia dapat. Tahun depan dia solat, 2 kali sekalian para Nabi. Tahun kali ketiga dia solat, 3 kali sekalian para Nabi. Maksud dia masuk syurga 80,000 sebelum Nabi. Agak logik kan? Dia boleh kata, bye-bye, I go first. Masuk syurga dulu. Sangat boyoh lah kan? Sangat-sangat tidak logik pada akal fikiran kita. Baik. Dan bercanggah dengan akal. Hadis yang bercanggah dengan akal ada bau-bau palsu. Bukan pelik pada akal, bercanggah pada akal. Contoh, man haddasa bi haditsin fa'atisa 'indahu fahuwa dalilu sidqihi. Sesiapa yang baca hadis, dia bersin masa baca hadis itu tanda hadis dia betul. Oh, bersin tak bersin, di mana boleh pilih? Ada orang baca hadis yang sahih, tak bersin pun. Ada yang bohong sambil bersin. Maka bercanggah dengan akal. Lafaz yang longgar dan lekeh, ini dipanggil rakakatul makna. Makna yang lekeh. Contoh makna yang lekeh ni macam Allah menciptakan wanita dalam keadaan pipinya agak sedikit gebu kerana tersimpan air mata. Siapa yang menjadikan wanita itu menangis, maka akan disembat selama umur. Ini semua mak jiwa yang buat. Boleh terima pasal saya ni? Nabi tak sebut perkataan ni lah. Nabi tak sebut. Jadi tuan-tuan, itulah semua sedikit yang saya boleh kongsikan.